Manjada Wajada tetap meneruskan pencarian mereka yang gigih berusaha meningkatkan taraf kehidupan walaupun dihampar dengan pelbagai dugaan dan cabaran hidup. Jalan Solo Air Budi, Kampung Durian Daun, Masjid Tanah Melaka, kami jejaki. Tiada ungkapan putus asa atau penat dalam hidup wanita cekal ini. Insan yang kami maksudkan adalah Norita Ahmad, responden kali ini. Peniaga Hulu Canai dah mungkin hampir setahun lah. Bulan 5 ni genap lah setahun lah. Akak buat di sana, buat kuih. Kadang-kadang tu tak ada buat apa-apa, cari baju. Dia meniti kehidupan bersama suami tercinta, Hazri Osman, dan dikurniakan 5 orang cahaya mata yang cukup sempurna. Tanggungjawab sebagai isteri dan juga ibu kepada Muhammad Hafifi, Nur Azlin, Nur Azwani, Muhammad Fitri dan Nur Azmira Sofia yang diamanahkan digalas dengan senang hati. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kebapaan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya, perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar. Surah Al-Isra ayat 31. Suaminya Hazri Osman bekerja sendiri dengan pendapatan tidak menentu. Ada kalanya dia mengambil upah bekerja dengan orang dengan melakukan kerja-kerja kampung. Macam suami akak dia kerja kampung lah. Kalau ada orang panggil tolong dia, adalah pendapatan dia. Kalau tak ada, tak adalah. Kadang-kadang orang panggil suruh panjat petai, jering. Itulah kerja dia. Lepas tu pergi jual kat pasar. Bila dapat duit, bagilah 2 sama dengan tuan punya tuan halal petai tu kan, bagi 2. Itulah pendapatan suami akak lah. Nak kata yang gaji tetap tu memang tak ada lah. Saya tak berani nak cakap pendapatan bulanan tu. Jadi kira harian yang saya bekerja dengan orang ni dalam RM70, RM80 lah satu hari yang diberi gaji. Kalau sendiri mungkin 100 saya boleh capai lah. Kalau bekerja dengan orang, terpulang pada dia lah berapa yang dia mampu bayar. Walaupun hasil pendapatannya tidak menentu, Hazri tidak pernah mengeluh. Apa sahaja rezeki yang diberi olehnya kepada dia dan keluarga amat disyukuri. Tidak pernah keluar rungutan dari bibirnya. Pendapatan saya tak menentu. Ikut pada kerja. Ada kerja, ada gaji lah. Saya ada usaha sendiri, bukan kata saya nak menunggu benda yang datang. Jadi macam-macam kita boleh lakukanlah. Kalau tak bekerja dengan orang pun kita buat sendiri. Melihat tanggungjawab yang digalasi suami agak berat, Norita merangka pendapatan tambahan. Mulanya memang saya tak nak bagi, kalau boleh, tak nak bagi bekerja lah pasal untuk jaga anak-anak. Jadi desakan dia pun dia boring, dia cakap dia boring duduk rumah. Jadi kita carikan satu pekerjaan yang boleh menghilangkan dia punya boring tu. Buat apa yang dia nak buat. Akak milih buat di sana sebab apa? Akak fikir kalau bekerja dengan orang, kita nak cuti bila-bila masa memang tak boleh kan. Kalau kata sendiri punya, kita nak cuti kalau anak sakit ke, kita boleh buat cuti sendiri. Bila-bila masa cuti pun boleh cuti. Kebolehan membuat roti canai yang dikurniakan tidak disia-siakan. Berbekal sokongan yang diberi oleh suami dan anak-anak, Norita memulakan perniagaan roti canainya ini. Macam meniagakan, macam pendapatan yang dapat katalah RM100, akak tolakkan membeli barang-barang untuk meniaga modal. Lepas tu lebih tu akak belikan barang-barang rumah pula, keperluan dapur untuk anak-anak kan. Betul yang lebih tu katalah RM10 ke RM5 tu lah akak simpan. Untuk keperluan mana tahu anak sakit ke apa ke, itulah penggunaannya. Saya tengok dia ni bakat niaga dia ada. Bila dia menolong saudara dia jual roti canai, mungkin timbul minat dia tu untuk meniaga roti canai. Saya pun cakap dengan dia lah, kalau nak meniaga, meniagalah betul-betul. Niaga sendiri. Usaha bekerja, kita cari modal, meniaga sendiri. Cari satu tempat, tompang pun tak apa. Meniaga sendiri, sikit ke banyak ke kita punya. Ilmu
Ilmu menebar roti canai yang pernah dipelajari semasa di kampung digunakan sebaik mungkin demi menjana pendapatan tambahan buat keluarga. Norita begitu cekap dalam mengendalikan perniagaan roti canainya ini. Itu kedai akak sewa dengan orang lah. Bayaran dia sewa satu hari RM3. Dia pukul 7 pagi sampai 12 tengah hari. Pandang pada itu memang boleh lah. Pasal kita pun tak ada ambil sewa yang tinggi. Maknanya kita bagi yang kita kira berpatutan lah dengan apa yang dijual lah. Tempahan dari pelanggan akan dibuat dengan kadar segera. Keramahan Norita melayan pelanggan juga membuatkan pelanggan senang dengannya. Akak dengan customer layanan tu biasalah kan. Apa yang orang minta akak hantar. Layanan pun kita pun cakap dengan customer pun kalau boleh jangan meninggikan suara. Apa yang kemahuan customer kita ikutkan. Sebab kata orang customer lebih penting daripada pekerja pada tukang macam customer lebih penting daripada pelayan yang melayankannya. Okay, kerjasama baguslah, baiklah yang dibagi. Maknanya dia tolong-menolong, kita tolong dia tolong kita lah. Macam tu sama-sama tolong lah. Kan dia ambil order pun dia buat kan. Kan dia punya order pun kita tolong ambilkan lah. Hazri turut ringan tulang membantu Norita menguruskan gerai roti canai ini. Kerja Norita menjadi mudah dan cepat dengan bantuan suaminya. Sebelum saya pergi jalankan saya punya kerja, pagi rutin saya biasa. Hantar anak-anak ke sekolah, hantar dia pergi berniaga, lepas tu tolong. Tolong lebih kurang dalam 1 jam, 1 jam setengah. Semua selesai, saya balik jalankan kerja saya pula. Walaupun kadang-kala perniagaannya tidak mendatangkan pendapatan yang lumayan, dia tidak pernah mengeluh. Macam mana Kak Ita berniaga hari ni? Nampak macam ramai je orang ni. Alhamdulillah hari ni. Ni sekeping ni Kak Ita jual berapa ringgit? Sekeping roti kosong 80 sen. 80 sen je? Boleh ke? Boleh lah. Di sinilah kedai yang Kak Ita menumpang setiap hari untuk berniaga roti canai. Dan dengan kadar sewa sehari RM3, dapatlah Kak Ita meneruskan minat berniaganya. Dan seterusnya dapat menampung perbelanjaan seisi keluarga. Kak Ita nak Nisa tolong apa? Bolehlah tolong sebelah Ni kan? Bila anak sekolah, bila macam selalunya hari Rabu dengan hari Khamis memang orang kurang. Macam hari Jumaat, budak bila cuti sekolah kan, budak sekolah hari Jumaat, akak tak berniaga, masa itulah terputus duit. Akak nak kaburkan, nak beli barang, berniaga tu memang tak, orang kata tak cukup lah. Tetapi orang kata akak beli benda yang perlu saja. Berbekalkan usaha, doa dan semangat yang tidak pernah luntur, Norita sentiasa mengharapkan perniagaan roti canainya dapat berkembang maju. Norita sentiasa yakin dengan rezeki Allah dan dia pasti akan ada sinar baru yang akan mengubah kehidupan keluarganya nanti. Tiada istilah penat mahupun putus asa bagi wanita ini. Walaupun seharian menguruskan gerai roti canainya, Norita masih gigih bekerja. Pada sebelah malamnya, Norita akan membuat doh roti canai untuk perniagaan keesokan hari. Bila akak berniaga, balik tu akak masak tengah hari untuk anak-anak makan. Dah lepas masak tu, teruslah akak prepare untuk barang berniaga roti canai kan. Macam petang tu akak standby lah, rebus dal ke, buat kari ke. Sampai ke malam, pukul 9-10 akak buat roti canai. Uli roti canai, habis buat roti canai, akak buat kuih sampai pukul 1 pagi, 2 pagi. Namun, di sebalik kesibukan wanita ini, masa bersama anak-anak tidak pernah diabaikan. Baginya, harta boleh dicari, tetapi anak-anaknya
adalah harta yang lebih bernilai dari segalanya dan sukar untuk diganti. Bila malam, bila akak dah habis roti canai, masa akak masak kuah kari, rebusan, masa tu akak duduk dengan anak-anak, tengok anak-anak baju sekolah. Masa itulah, dengan hari cuti lah Jumaat tu, akak duduk dengan anak. Kalau anak balik sekolah, okey, duduklah dengan anak tengah hari, makan sama-sama dengan anak. Dalam kegigihan wanita ini mengusahakan gerai roti canai, masih terselit impian dalam dirinya. Namun, melihat akan kehidupannya, umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, Norita pendamkan saja impian nan satu itu. Memang akak nak lah. Kalau lah orang kata dibagi satu kedai jangan buka macam orang kata buat frozen ni kan. Memang akak nak sangat. Tapi itulah, kita terpaksalah kan. Cari di mana nak buat semua tu. Melihat akan kesungguhan dan minat yang ada pada diri Norita, Encik Kamarul Arifin, Ketua Pegawai Affin Islamic Bank dan Encik Firdaus Toh Abdullah, Pegawai Perbankan Pengguna dan Perkhidmatan Strategik Affin Islamic telah ke rumahnya. Kedatangan Encik Kamarul Arifin dan Encik Firdaus Toh Abdullah merupakan langkah awal buat Norita untuk menggapai impiannya. Dari segi konsep Manjada Wajada ni, yang mana jikalau seorang tu berusaha, insya-Allah dia berjaya. Konsep ini kita sekarang lanjutkan kepada Puan Norita lah, ya. Yang mana kami berharap dengan sumbangan ni dia dapat memperbaiki perniagaan dia, khususnya dalam perniagaan berniaga roti canai ini. Bagi menjadikan impian Norita menjadi nyata, kami telah membawanya ke kedai peralatan. Gerai roti canai, pengadun dan peti sejuk adalah peralatan utama sebagai langkah permulaan buat Norita memajukan perniagaannya. Gerai lama ditukar. Jelas tergambar kegirangan di wajah wanita ini. Dia pasti tidak akan sia-siakan bantuan yang diperolehi ini. Akak memang kata macam percaya dengan tidak kan. Memang akak memang pada dulu memang akak memang nak cari mixer tu. Tapi seratalah akak tanya orang macam mana nak dapatkan bantuan mixer tu. Tapi dengan bantuan Affin Bank ni bagi kan. Macam percaya tak percaya tau. Tapi orang kata rezeki datang menggolek. Orang kata itulah akak kata terima kasihlah daripada Affin Bank bagi akak bantuan ni semua kan. Kegembiraan Norita dan keluarga kami tambahkan lagi. Rumah yang telah pudar catnya, kami serikan kembali. Aktiviti mengecat rumah dilakukan secara gotong royong antara penduduk kampung dan wakil Affin Bank cawangan Masjid Tanah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat menjalankan tugas sebagai khidmat masyarakat, mana JKK Kampung Random Barat biasanya setiap bulan akan buat gotong royong dengan perancangan mengikut pada keutamaan lah, mana kepada rumah-rumah yang uzur yang perlu kita servis, yang mana dulu kita dulukan, yang kemudian kita kemudiankan dengan kerjasama orang kampung lah. Golongan muda turut sama, turun padang membantu. Adanya amalan seperti ini dapat mengeratkan silaturahim antara penduduk kampung. Kerja-kerja mengecat menjadi cepat dan mudah. Bermulanya episod baru dalam hidup Kak Ita, tim Manjada Wajada bersama-sama dengan orang kampung dan juga sukarelawan daripada Affin Bank sama-sama bergotong royong untuk mengecat rumah Kak Ita. Kami semua mendoakan yang Kak Ita akan dapat semangat baru, terutamanya dalam perniagaannya selepas ini, insya-Allah. Antaranya kita dapat bermesra antara satu dengan lain, di mana kita boleh tanya khabar. Bila kita datang tu kita beri bantuan mana yang kita boleh bantulah. Dan dengan bantuan-bantuan ni kita merapatkan erat antara penduduk-penduduk kampung lah. Sikap yang ditunjukkan oleh penduduk kampung Durian Daun amat wajar dicontohi. Seperti kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Usaha tanpa henti akan membuahkan hasil. Norita pasti mampu menggapainya.
misi bantuan kami teruskan lagi. Peralatan yang diberi kami selaraskan dengan kemahiran. Tidak hanya perlu bergantung kepada pendapatan hasil jualan roti canai semata-mata. Kami telah membawa Norita ke Kolej Komuniti Masjid Tanah. Kolej komuniti ni memang secara generalnya mungkin orang faham adalah sebuah kolej untuk lepasan SPM ataupun bagi mereka yang nak habis perhebat lah, kita panggil perhebat, yang tentera-tentera yang hampir nak bersara. Sebenarnya kita daripada awal lagi kita dah ada kursus yang dinamakan kursus jangka pendek. Assalamualaikum. Adik, akak nak tanya, kat sini ada kursus buat kuih ke, buat canai ke? Yang bersesuaian. Bersesuaian daripada kita tanya kat sini kalau kursus nak berniaga ke nak makan sendiri. Kalau tadi yang kursus masakan Kak. Ya. Kita kursus masakan ni kita ada kursus-kursus ni lah, kursus bakery, kursus cupcake, kursus masakan sejuk buku. Tapi kalau untuk berniaga saya showkan ni lah kursus membuat makanan sejuk buku ni. Kursus sejuk buku ni kita jalankan 5 jam satu hari. Bayar Kak, kursus ni bayar RM20. Selalunya satu kursus tu akan ada 15 orang lah. Oh, 15 orang. Norita begitu teruja dengan ilmu yang diperolehi. Selepas ini, dia boleh mempelbagaikan hasil perniagaannya. Tidak hanya menjual roti canai, malah dia juga boleh mengembangkan perniagaannya dengan menjual makanan sejuk beku. Kolej komuniti ini bukan sahaja menawarkan kursus sepenuh masa, malah mereka juga menawarkan kursus pendek untuk mereka di luar sana seperti suri rumah dan juga pelajar lepasan kolej. Dan untuk Kak Ita memilih untuk belajar membuat makanan sejuk beku. Dan dalam masa 5 jam sahaja, Kak Ita boleh belajar 3 jenis kuih. Dan kepada anda di luar sana, jangan lepaskan peluang ini. Boleh mendaftar di kolej komuniti yang berdekatan. Banyak peluang yang boleh kita dapat, insya-Allah. Akak janji kalaulah bantuan yang dibagi ni boleh akak nak buat sungguh-sungguh lah kan. Akak nak pergi belajar lagi lah dekat kolej komuniti, bagi kursus sampai akak boleh. Kalau boleh lah akak memang nak buat benda-benda frozen lah. Memanglah akak akan buat bersungguh-sungguh lah. Semangat Norita untuk mengembangkan perniagaannya semakin berkobar-kobar. Ilmu yang diperolehi hari ini pasti akan digunakan sebaik mungkin. Dah harapkan Puan Norita dan peserta-peserta kita yang dah lepas daripada kolej komuniti ini akan berjaya dan terus keep in touch dengan kita untuk terus memajukan diri sama ada dalam skill ataupun dalam memantapkan pendapatan keluarga. Bagi melengkapkan impian Norita, kami ke kedai papan tanda. Tempahan papan tanda dibuat dan ini adalah salah satu langkah mempromosikan gerai roti canai Norita. Haji Abdul Malik Muhammad Yassin, JKKK Kampung Seri Terubuk telah sudi turun padang untuk menampal papan tanda ini di gerai roti canai Norita. Dengan adanya papan tanda ini, sudah pasti perniagaan roti canai dan makanan sejuk beku Norita akan mendapat sambutan. Saya berharap Cik Puan Norita dengan keluarga dapat menggunakan sepenuhnya peluang yang diberikan ini dan insya-Allah kami dari pihak AFIN akan memantau progres perkembangan Puan Norita. Harapan saya satu hari nanti kalau dia betul-betul berusaha dapat buka satu kedai yang boleh menjaminkan untuk dia, untuk anak-anak. Syukurlah apa yang diberi pada akak kan. Bantuan yang diberi akak ni akak memang betul-betul takkan lupakan. Akak akan berusaha betul-betul untuk masa depan keluarga akak, untuk anak-anak akak. Impiannya kini sudah di depan mata. Norita tidak perlu menoleh ke belakang lagi. Langkah harus digerak ke depan dengan semangat dan usaha. Bagi individu yang berminat untuk memulakan perniagaan makanan sejuk beku, ianya bukanlah sesuatu yang sukar. Pelbagai agensi-agensi yang sedia ada boleh membantu anda untuk memulakan atau mengembangkan usaha ini. Antara kementerian yang boleh dirujuk adalah kolej-kolej komuniti, Kemas dan Giat Mara.
Agensi-agensi ini membantu memberikan pelbagai kursus dan kemahiran yang diperlukan oleh anda. Antaranya adalah catering dan sajian, fashion dan pakaian, kecantikan dan dandanan, kesenian dan kebudayaan, bahasa dan kederaan serta automotif. Mereka boleh dihubungi melalui kolej-kolej komuniti, Giat Mara dan Kemas berdekatan dengan anda. Kadar bayaran yang dikenakan di kolej komuniti bagi setiap kursus adalah sebanyak RM20. Kursus dijalankan secara sepenuh masa dan separuh masa. Bagi anda yang berminat untuk memulakan perniagaan roti canai, kos yang diperlukan secara kasar adalah berjumlah RM4,000. InsyaAllah, dengan bantuan dari agensi yang terbabit, kos yang dikeluarkan mungkin jauh lebih murah. Bebanang di galas, keringat di gerak, tersungkur jatuh, gagah berdiri, tiada tangisan, tegar meniti ranjang hidup. Okey Kak, Nisa nak minta diri dulu. Kalau ada salah silap, kekurangan, minta maaf betul-betul lah. Sampai doakan Akak berjaya insyaAllah. Okey. Apa lagi insyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sebuah lagi misi Manjada Wajada berjaya kami sempurnakan. Dan kita kena ingat, kesusahan yang Allah beri itu hanya untuk menjadikan kita lebih kuat dari sebelumnya. Semoga amanah yang diberi dapat kita laksanakan sehingga menjadi seorang peniaga yang berjaya. Jika anda mempunyai sebarang komen atau pendapat, sila layari laman Facebook kami di www.facebook.com/manjadawajada. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum.